Terima kasih rakan pelapor kita Noriza Jau di negeri Sarawak berkenaan dengan ekspresi lukisan yang cukup menarik itu tadi. Dan sekarang ini kita akan beralih kepada segmen berkenaan Majlis Perasmian Perpustakaan Sheikh Muhammad Idris Al-Marbawi di Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi untuk bercakap mengenai Majlis Perasmian ini, saya perkenalkan tetamu yang sudah pun berada di sebelah saya sekarang ini, Tuan Haji Muhammad Norizan bin Abdul Ghani, Pengarah Bahagian Penerbitan JAKIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, majlis perasmian ini perpustakaan Sheikh Muhammad Idris Al-Marbawi, dan kita lihat mungkin untuk permulaan inilah mungkin boleh memberi pencerahan siapakah Sheikh Muhammad Idris Al-Marbawi ini dan apakah rasional nama beliau dipilih untuk menjadi nama perpustakaan ini. Ya, terima kasih Cik Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bagi menjawab soalan tadi, kita sebenarnya memilih nama ini berdasarkan kepada Sheikh Muhammad Idris Al-Marbawi ini adalah merupakan seorang ulama ulung di Malaysia kita ini, bahkan di Nusantara, yang mana beliau ini sebenarnya adalah anak jati negeri Perak yang berasal daripada kampung Lubuk Merbau, Kuala Kangsar, Perak. Walaupun beliau dilahirkan di sebuah kampung namanya Misfalah, iaitu sebuah kampung di Mekah Al-Mukarramah pada tahun 1896 bersama dengan 1313 Hijriah lah. Dan sewaktu umur beliau 10 tahun beliau telah hafaz 16 juzuk Al-Quran pada umur 10 tahun. Dan pada tahun 1906 beliau telah kembali ke kampung Lubuk Merbau bersama keluarganya dan telah menyambung pengajian di sini, dan beberapa pondok pengajian telah beliau hadiri seperti Pondok Muhammad Bukit Candan, Pondok Muhammad Bukit Candan di Kuala Kangsar, Pondok Tua Husin Al-Mas'udi di Kedah, dan Pondok Syekh Ahmad Fatani di Bukit Mertajan, dan di Pondok Tok Kenali di Kelantan itu sendiri. Dan bila beliau tamat pengajian, beliau menjadi guru agama di Perak dan kemudian telah menyambung pengajiannya di Mesir. Kemudian telah mendapat sijil aliyah daripada Universiti Al-Azhar Mesir dan menyambung pengajiannya di Mekah Al-Mukarramah. Dan beliau telah menghasilkan kitab yang kita kata kitab yang paling masyhur, iaitu kitab Kamus Al-Marbawi, di mana kitab ini terutamanya bagi pelajar-pelajar kita yang melanjutkan pengajian di Timur Tengah, serta kita kata pelajar-pelajar kita yang aliran agama di tanah air kita ini sangat-sangat memberi manfaat kepada mereka. Dan sangat tersohor kitab ini, Kamus Al-Marbawi nama dia. Betul. Itu dia. Dan lagi kitab yang banyak dibaca di kampung-kampung, kita kata di surau-surau masjid-masjid lah, kitab Bahrul Mazi. Jadi memandang kepada karya-karya beliau ini yang sangat kita kata digunakan dan menjadi begitu tersohor, kita kata. Jadi sesuailah beliau, nama beliau ini kita abadikan kepada perpustakaan kita yang merupakan gedung ilmu itu sendiri. Itulah Sheikh Muhammad Idris Al-Marbawi merupakan seorang agamawan yang banyak memberi sumbangan dari segi penulisan-penulisan ilmiah dan juga agama di negara kita. Dan mungkin boleh terangkan juga sejarah dan juga latar belakang perpustakaan ini. Sebenarnya perpustakaan ini kita rebranding, kita jenamakan semula daripada Perpustakaan Awan Islam yang berada di pusat Islam itu di sebelah Jawi itu, di mana Perpustakaan Awan Islam ini satu masa dulu memang terkenal mendapat kunjungan ramai daripada terutamanya daripada pelajar-pelajar di sekitar Musim Melayu dan sebagainya. Tetapi kemudian dia telah kegemilangan ini telah semakin menurun. Dan bila kita buat kajian, memang tak ramai yang hadir ke perpustakaan ini walaupun buku-buku koleksinya banyak. Ini barangkali disebabkan oleh tempat yang menempatkan perpustakaan Awan Islam itu sendiri telah kita kata atas bukitnya dengan parkingnya susah, jadi menyebabkan pengunjung-pengunjung semakin hari semakin kurang. Jadi memandang kepada situasi ini, kita buat kajian ini, kita kata keputusan diambil supaya perpustakaan ini wajar kita lakukan sesuatu supaya dapat kita kata meneruskan kesinambungan dari segi penyebaran keilmuan itu sendiri. So kita rebranding balik perpustakaan ini kepada namanya Perpustakaan Sheikh Muhammad Idris Al-Marbawi, dan tempatnya kita pindah.
kita pindah ke tempat di Masjid Negara. Sebenarnya jarak di antara tempat asal dengan tempat yang baru ini tak jauh sebenarnya, dalam 200 ataupun 100-200 meter saja. Tetapi kedudukan itu yang lebih strategik di dalam kawasan Masjid Negara itu sendiri berbanding tempat asal tadi di atas bukit. Jadi kita mengharapkanlah supaya dengan tempat yang sebegini strategik dan cantik, kita harap supaya perpustakaan ini dapat memberi suatu kelebihan kepadanya untuk kita kata orang awam, masyarakat awam untuk menghadiri, mengambil manfaat daripada perpustakaan yang kita tawarkan kepada masyarakat ini. Pemindahan lokasi kepada lokasi yang lebih strategik itu di Masjid Negara. Saya yakin pastinya akan menggamit kedatangan ramai pelajar, bukan saja dari dalam, juga dari luar negara selepas ini, insya-Allah. Jadi mungkin boleh kongsikan juga apa antara tujuan dan objektif majlis perasmian ini, dan juga siapakah antara tetamu-tetamu yang akan hadir dalam majlis perasmian ini. Majlis perasmian ini tujuan kita untuk mengeluarkan kepada masyarakat, mengiklankan kepada masyarakat bahawa kita ada menyediakan satu premis perpustakaan yang kita kata rare, yang jarang-jarang. Tetapi jarang-jarang pun saya rasa ini yang satu-satunya perpustakaan yang khusus. Sebab kalau kita perhatikan perpustakaan ini, dia punya koleksi hanyalah mengandungi kitab-kitab turas sahaja. Kitab-kitab turas dari segi turas tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir dan hadis. Jadi turas sahaja. Jadi maknanya ini perpustakaan yang khusus untuk turas sahaja. Jadi memang perpustakaan yang saya rasa julung-julung kali inilah yang ada dan tidak ada lagi di tempat lain. Dan kita kata perpustakaan ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, pada 9 hari bulan Oktober 2020 pada pukul jam 9.30 pagi. Itulah dia. Mungkin dalam keadaan ini kita ingin menjadikan perpustakaan Muhammad Idris Al-Marbawi di Masjid Negara ini sebagai sebuah pusat kecemerlangan rujukan buku-buku turat bagi warisan intelektual Islam di Malaysia khususnya, dan juga di Asia Tenggara. Dan juga dalam hal ini mungkin boleh kongsikan kepada penonton bagi Malaysia apa antara acara ataupun aktiviti menarik yang menanti mereka semasa majlis perasmian ini. Kita telah membuat perancangan di samping perasmian perpustakaan ini sendiri oleh Yang Berhormat Menteri. Kita mengadakan satu wacana, iaitu kita namakan wacana menyelusuri Al-Marbawi, tokoh ulama ulung Nusantara. Jadi di samping kita rasmi perpustakaan ini, kita buat satu wacana, kita panggil orang ramai untuk berkongsi ilmu siapa yang sebenarnya tokoh yang kita kenamakan sempena dengan perpustakaan kita ini. Dan kita menampilkan dua orang pensyarah daripada universiti, iaitu yang pertamanya Profesor Madya Dr. Faisal bin Muhammad Shah, pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, dan juga yang kedua adalah Profesor Madya Dr. Latifah Abdul Majid, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Islam UKM. Yang mana kedua-dua figure ini ada dalam tesis mereka adalah berkait dengan tokoh yang kita bincangkan itu, yang kita bicarakan itu, yang kita namakan perpustakaan itu. Jadi memang orang yang betul-betul pakar lah, orang yang betul-betul mengetahui siapa yang sebenarnya Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi itu sendiri. Bila majlis perasmian tersebut dan siapa yang boleh hadir? Adakah mereka yang mendaftar saja ataupun bagaimana pendaftarannya? Secara dalam talian ataupun boleh datang terus sewaktu majlis perasmian? Kita oleh kerana masa sekarang ini masih lagi dalam PKPP ini, jadi kita tidaklah menjemput, kita kata tidaklah open kepada semua yang ingin hadir. Tetapi bolehlah maklumkan kepada kita kalau ada yang ingin hadir, dan insya-Allah kita alu-alukan. Di samping itu kita membuatlah jemputan-jemputan khas juga untuk menjadi peserta kepada majlis ini. Dan di samping itu juga ada pameran dan jualan buku-buku pun, insya-Allah keluaran JAKIM kita ada bawa sekali. Bagi yang berminat sekarang ini untuk menyertai majlis perasmian tersebut, bagaimana mereka boleh menghubungi pihak JAKIM? Atau adakah halaman sesawang ataupun Facebook? Dia boleh menghubungi pihak JAKIM dan juga Masjid Negara. Masjid Negara, insya-Allah urus dia boleh mengambil, kita kata mengambil nama dan sebagainya untuk kita masukkan sebagai peserta yang
kita kata yang berminat untuk hadir dalam majlis ini, wacana ini insya-Allah. Dan kita difahamkan perpustakaan ini antara perpustakaan yang cukup unik, ulung insya-Allah nanti di negara kita sebab dia mempunyai koleksi-koleksi turat dan juga saya kira sebagai koleksi nadir iaitu koleksi yang jarang-jarang kita jumpa di Malaysia. Benar. Jadi bagaimana penggunaan perpustakaan selepas ini, selepas majlis perasmian? Untuk perpustakaan ini oleh kerana dia terhad, buku-buku terhad juga sebab buku-bukunya buku turas dan saya terlupa tadi di samping buku turas tu kita ada koleksi Nusantara. Koleksi Nusantara yang dihasilkan karya-karya oleh ulama-ulama Nusantara termasuk Indonesia, Selatan, Thailand, Brunei dan sebagainya. Kita ada koleksi khas Nusantara di samping koleksi Idris Al-Marbawi itu sendiri. Jadi dari segi penggunaannya ialah waktu pejabat daripada pukul 9 pagi sehingga 4:30 petang dan kita oleh kerana kita punya koleksi terhad kita tidak memberi pinjam buku ini, hanya boleh dibuat rujukan di dalam perpustakaan itu sahaja. Baik, menarik sekali perkongsian mengenai majlis perasmian perpustakaan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi di Masjid Negara Kuala Lumpur. Terima kasih Tuan Haji atas perkongsian cukup menarik ini. Jadi kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, ayuh sama-sama kita mengunjungi perpustakaan Muhammad Idris Al-Marbawi di Masjid Negara Kuala Lumpur. Kalau anda datang ke Kuala Lumpur, mungkin perpustakaan ini boleh menjadi salah satu lokasi yang anda boleh kunjungi dan juga bagi para pelajar, graduan-graduan di universiti untuk mencari bahan-bahan rujukan yang saya kira koleksi nadir ini sangat sukar kita jumpai di mana-mana tempat. Jadi di sinilah lokasi yang terbaik untuk anda untuk kita menjadikan ilmu Islam ataupun kitab-kitab turat ini sebagai bahan rujukan utama dalam pembelajaran hidup kita. Terima kasih Tuan Haji. Baik, daripada perbincangan kita ini kita terus akan berlintas langsung ke negeri Sabah. Kita akan mengetahui berkenaan persiapan ataupun persediaan sambutan hari jadi rasmi tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sabah. Silakan.